Pasal 1 hingga 47. Ya, Tuan Datuk Pengerusi, terima kasih kerana memberi saya sekali lagi. Yang Berhormat, soal ya, berkaitan Jawatan Kuasa, Yang Berhormat Jawatan Kuasa tanya dengan soalan Menteri. Pasal 16B itu, ya, yang ditulis di situ, 16-nya Suruhanjaya hendaklah mempunyai apa-apa fungsi yang dinyatakan di bawah undang-undang persaingan dan hendaklah mempunyai fungsi yang berikut. A, saya tak baca. B, persaingan yang sebenar atau yang mungkin daripada perundangan semasa, existing legislation dengan izin Datuk Yang Dipertua, atau perundangan yang dicadangkan, dan membuat syor kepada Menteri jika sesuai bagi mengelakkan kesan ini, kesan tidak adanya persaingan yang sihat dalam sistem ekonomi kita. Bagaimana saya bayangkan dalam perbahasan peringkat dasar, dalam dunia media tidak ada persaingan yang sihat. Yang menguasai radio, televisyen, akhbar, media adalah hanya satu kumpulan, UMNO, Barisan Nasional. Jadi tidak ada persaingan yang sihat. Tugas dan fungsi Suruhanjaya ini ialah untuk melihat perundangan semasa, existing legislation dengan izin, undang-undang yang sedia ada. Yang mana undang-undang yang sedia ada ini, Akta Penerbitan dan Percetakan, telah digunakan hanya untuk membenarkan satu sahaja kumpulan yang menguasai media. Dan media ini saya bayangkan tadi perniagaan yang besar. Ananda Krishnan menguasai Astro, dia di antara bilioner yang terkemuka di rantau dalam negara kita. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri akan dengan segera selepas kita luluskan dalam masa beberapa minit undang-undang bacaan ketiga, Dewan Negara luluskan, Agung meletakkan tanda tangan baginda, dengan segera mempergunakan sepenuhnya hak yang ada pada Yang Berhormat Menteri di bawah peruntukan pasal 16B ini untuk memastikan lagi bahawa hak kebebasan untuk persaingan yang sihat dalam bidang ekonomi, termasuk dalam bidang penguasaan saham-saham media dan kebolehan untuk pihak-pihak lain memulakan suatu kumpulan media mereka yang tersendiri, tidak lagi dihalang dan kuasa ini digunakan sepenuhnya oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk. Ya, Lemah Pantai. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang turut berbahas peringkat jawatan kuasa untuk undang-undang Suruhanjaya Persaingan. Saya pergi ke pasal 18 mana dinyatakan bahawa Menteri boleh secara bertulis memberi Suruhanjaya arahan yang bersifat am yang selaras dengan peruntukan undang-undang persaingan berhubung dengan pelaksanaan fungsi dan kuasa Suruhanjaya, dan Suruhanjaya hendaklah melaksanakan arahan itu. Sebentar tadi di peringkat dasar dibangkitkan tentang 3 kelemahan utama undang-undang ini. Pertama, ianya gagal menyasar faktor-faktor utama yang membawa kepada kurangnya daya saing Malaysia. Kalau saya rujuk sebentar saja Datuk Pengerusi, pada laporan World Economic Forum Global Competitiveness Report 2009-2010, Malaysia jatuh dari tangga 21 hingga 24 kerana 2 isu utama: institusi yang lemah, antaranya isu rasuah, integriti, etika, sistem kehakiman yang berwibawa, kerajaan yang tidak efisien, dan etika korporat atau accountability. Dan kedua, tentang isu macroeconomic stability yang izin, di mana defisit kerajaan, kadar simpanan negara, inflasi serta hutang kerajaan itu menjadi faktor-faktor utama. Nah, berbalik kepada pasal ini, sudahlah undang-undang ini mengamalkan tindakan terpilih apabila hanya 2 sahaja Suruhanjaya dikecualikan, iaitu yang berkait dengan pihak media besar, tenaga, gas dan elektrik. Tetapi kerajaan tidak mengecualikan akta-akta lain, iaitu contohnya Railways Act 1961, Port Authority Act 1963, Civil Aviation Act 1969 dan Water Supply Act. Maksudnya seolah-olah menganaktirikan, tidak ada konsistensi dari segi merangkumi akta-akta untuk sektor-sektor khusus yang lainnya. Ini penting. Jadi bila dilihat isu layanan istimewa diberikan kepada setengah sektor khusus, itu dah problematik. Now, yang seterusnya adalah
bila kita bercakap tentang prinsip ketelusan, arahan oleh menteri ini sepatutnya perlu diberi kuasa untuk memberi Suruhanjaya arahan atau merujuk kes-kes siasatan kepada Suruhanjaya ini pada pihak ketiga, pihak yang adil, yang tidak berkepentingan. Dan saya fikir bila diberi kuasa di bawah menteri ini bermasalah. Di United Kingdom, mereka telah memberi kuasa kepada agensi yang bukan berkait dengan kementerian, iaitu Pejabat Perdagangan Adil, The Office of Fair Trade. Mungkin di saat ini kementerian boleh fikirkan ada pentingnya untuk kita mengaplikasikan prinsip ketelusan dan pastikan kuasa itu bukanlah di bawah menteri. Kata-kata saya berpetik kata-kata Deputy Chairman of UK's Competition Commission dengan izin, ministers are no longer responsible over projects involved in the vast majority of mergers and market cases. Jadi saya fikir memang penting untuk meneliti, kerana dalam pasal seterusnya, pasal 7 pun sama. Jika seseorang anggota Suruhanjaya memperoleh apa-apa kepentingan, kewangan atau selainnya, sekali lagi, dia hendaklah dalam tempoh 1 bulan selepas pemerolehan memberikan notis secara bertulis kepada menteri menyatakan kepentingan yang diperoleh itu. Jadi seolah-olah saya fikir ada tekanan bila hanya menteri sahaja punya maklumat sedemikian kepada anggota-anggota Suruhanjaya yang sepatutnya bebas dan tidak ditekan dari mana-mana aspek. Seterusnya saya pergi kepada pasal 8 bawah nombor 2. Tidak ada seorang pun boleh dilantik atau kekal sebagai anggota Suruhanjaya sekiranya dia memegang jawatan sepenuh masa dalam mana-mana syarikat senarai awam tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis menteri. Kuasa menteri untuk meluluskan secara bertulis, saya fikir ini salah. Sepatutnya kalau diluluskan perlu beri makluman tersebut senarai syarikat-syarikat atau anggota yang memang mendapat kelulusan dikecualikan, dimaklumkan kepada satu badan. Mungkin secara umum tetapan oleh pihak Suruhanjaya dan sebagainya, tapi perlu difikirkan untuk pastikan ada ketelusan dalam bab ini. Yang terakhir, Datuk Pengerusi, saya pergi ke pasal 15. Ini berkait dengan isu, kalau kita pergi balik kepada World Economic Forum, Global Competitiveness Report, dinyatakan bahawa tentang isu mahukan kerajaan yang efisien. Saya bimbang pasal ini yang memerlukan sebuah jawatan kuasa keperluan ditubuhkan untuk membuat penyiasatan secara berterusan tentang hubungan anggota kekeluargaan oleh ahli-ahli Suruhanjaya. Ia mungkin akan tujuan kita untuk merancakkan persaingan, tapi akhirnya mungkin kita boleh merencat perkembangan ekonomi bila birokrasi akan bertambah. Jadi Suruhanjaya ini patutnya fokus tumpu untuk merancakkan persaingan, bukan untuk buat tugasan-tugasan lain yang akan menambah birokrasi dengan sendirinya. Jadi saya harap isu-isu ini diambil oleh pihak menteri, kerana kita mahu akta ini, serta Suruhanjaya ini yang akan memikul beban merancang hala tuju akta persaingan nanti dibuat secara baik dan insya-Allah menepati objektif. Dan saya fikir kalau kuasa menteri itu terlalu sewenang-wenang, berleluasa, akhirnya tidak akan mencapai matlamat. Saya mohon mencadang. Terima kasih Datuk Pengerusi.